Terima kasih Yang di-Pertua memberi saya peluang untuk turut sama membahaskan Belanjawan 2024 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 13 Oktober yang lalu. Setahun sudah berlalu di bawah kerajaan perpaduan pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Rakyat kehausan pembaharuan dan juga reformasi yang telah dilaun-launkan dan telah dijanji selama lebih daripada 25 tahun sejak Perdana Menteri PMX dipecat sebagai Timbalan Perdana Menteri, dan kebebasan institusi penghakiman dan institusi eksekutif telah dilihat sebagai tidak independen dengan izin ataupun telah dikompromikan. Hari ini kerajaan telah dengan tiba-tiba mengatakan bahawa agenda reformasi tidak boleh dipercepatkan setelah memberi harapan dan janji yang bersiri-siri sekian lama. Sebenarnya pada tanggapan umum reformasi belum pun dimulakan. Apabila janji-janji yang boleh dilaksanakan tidak dilakukan dan isu-isu yang sering dibangkitkan dan ditunggang, Pakatan Harapan khususnya selama berpuluh tahun tidak pula diselesaikan ataupun diusahakan. Tetapi sebaliknya, amalan-amalan ini telah dilanjutkan ataupun dikembalikan setelah ditentang habis-habisan. Rakyat sabar memandang dan kerajaan jangan meremehkan mereka kalau tidak mahu ditimpa sumpah rakyat nanti. Kerajaan harus berani untuk melaksanakan reformasi demi untuk membina kembali Malaysia yang telah dibinasakan dalam sedekat dua ini oleh naratif-naratif toksik dan retorik etnopolitik yang berniat provokasi atas justifikasi percaturan politik parti. Sudah tiba masanya kita melaksanakan reformasi dan pembaharuan secara berani kerana kerajaan ini ditubuhkan atas landasan perpaduan di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong serta mendapat sokongan pelbagai pihak dari Sabah, Sarawak hinggalah ke Semenanjung. Baru-baru ini pemimpin-pemimpin parti kerajaan telah menyatakan bahawa kerajaan memerlukan tempoh masa 10 tahun untuk membuat reformasi dan fokus kerajaan sekarang ialah untuk memenangi PRU 16 akan datang. Nampaknya dengan izin is back to politics as usual. Sebelum menjadi kerajaan, Pakatan mengatakan mereka perlu berkuasa sebelum agenda reformasi boleh dilaksanakan. Apabila sudah berkuasa, nada mereka berubah kepada masa diperlukan dan kemenangan pilihan raya umum ke-16 perlu diutamakan. This is definitely not about the next generation, but the next election dengan izin. Sebenarnya banyak reformasi yang sudah lama kita janjikan boleh dibuat dengan segera kalau kerajaan ikhlas, beramanah dan bertanggungjawab pada rakyat. Antaranya, Perdana Menteri tidak seharusnya menjawab Kementerian Menteri Kewangan. Tiada lagi lantikan politik dalam institusi GLC. Penghapusan akta-akta seperti Akta Hasutan, POKA, POTA dan SOSMA. Pembatalan AES yang kononnya dikatakan kejam dan alat pengutipan wang oleh Barisan Nasional Persatu Ketiga. Sebaliknya, ia tidak dibatalkan, penguatkuasaan lebih tegas dan ketat tanpa sebarang diskaun. Hapuskan kuota berasaskan bangsa bagi perniagaan dan universiti dan sebagainya. Hapuskan PTPTN dan ke arah pendidikan percuma yang telah dijanjikan. Dan juga peruntukan sama rata kepada ahli-ahli parlimen dan juga sekolah-sekolah jenis kebangsaan. Banyak lagi pembaharuan boleh dilaksanakan dengan kuasa penas semata-mata. Ahli-ahli politikus yang hutang janji berpuluh tahun tetapi nampaknya tidak berniat dan tiada nekat untuk berbuat demikian setelah berkuasa. Kita perlu ada permulaannya, the first small steps dengan izin, secara bersungguh-sungguh. Kerana ini adalah hutang sejarah politik berpuluh tahun dan menjadi harapan rakyat pada Pakatan Harapan. Sebaliknya, banyak yang telah dijanjikan tetapi di U-turn atau in other words, agenda reformasi berakhir sebelum ia dimulakan. The engine of change was ended before it even started dengan izin.
Kerajaan perlu menerima dan berani melaksanakan janji-janji yang terkandung di dalam Manifesto Pakatan Harapan, Manifesto Barisan Nasional dan parti-parti gabungan kerajaan yang lain. Ini lebih-lebih lagi apabila kini kerajaan perpaduan sudah mempunyai sokongan padat dan mutlak lebih daripada 2/3 ahli parlimen. Sepatutnya kita sudah tiada perbalahan dalam pelaksanaan janji-janji dalam manifesto demi kebaikan rakyat, demi kebaikan negara dan bukannya cuba mencari helah dan menyalahkan PAS semata-mata.